Pelibatan dalam kerjaya berkaitan TVET terus diperkasa. Antara fokus negeri di bawah Bayu petang ini. Perinciannya kita bersama Suaran Shah di Kota Kinabalu. Suaran, teruskan. Ya, sahih. Karnival Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional TVET National Training Week NTW memberi peluang kepada pelajar meneroka dan meningkatkan kemahiran berkaitan TVET. Ia turut meningkatkan kesedaran mereka untuk menceburi kerjaya dalam bidang berkenaan bagi memenuhi keperluan semasa industri. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, program yang diadakan serentak di seluruh negara ini menawarkan 10 kursus, antaranya kursus asas pengenalan kenderaan hybrid serta kursus asas keselamatan dan kesihatan. Dalam minggu ini kita dapat latihan secara percuma dan sudah pasti ia akan memberi pengetahuan, meningkatkan kemahiran peserta-peserta yang boleh mereka bawa ke alam kehidupan mereka masing-masing. Jadi saya berharap agar objektif dan juga matlamat program Karnival ini akan dapat dicapai dan kita melihat agar kolaborasi seperti ini dapat diteruskan di masa-masa akan datang. Beliau ditemui media selepas merasmikan Karnival TVET National Training Week di College Community Tawau. Program dengan kerjasama syarikat Kesuma dan HRD Corporation ini diharap akan menawarkan lebih banyak kursus dan latihan yang relevan dengan keperluan industri. 200 pelajar tahfiz lepasan sijil pelajaran Malaysia SPM dan orang awam menyertai kursus tersebut sehingga Ahad 30 Jun ini. Yayasan Nur Jauhar YNJ terus komited dalam melaksana aktiviti kebajikan dan kemasyarakatan di negeri ini. Ini termasuklah membantu golongan asnaf dan mualaf. Terdahulu 24 orang menerima watikah pelantikan ahli Yayasan Nur Jauhar YNJ yang disampaikan Yang di-Pertuan Negeri Tun Dr. Johar Datuk Mahiruddin di Istana Seri Kinabalu. Daripada jumlah itu, 17 ahli sedia ada dan 7 ahli baharu. Ketika ditemui media, pengerusi YNJ Brigadier General Datuk Alhamra Tun Johar berharap pelantikan ahli-ahli baharu tersebut akan membantu menerajui YNJ dengan lebih berkesan dalam melaksana aktiviti yayasan. Semoga ahli-ahli baru yang dilantik ini dapat memberikan sumbangan kerana mereka ini adalah sukarela menawarkan diri untuk membantu yayasan bagi membantu kerja-kerja amal yayasan, dan saya harap segala kerja-kerja amal yang mereka telah bantu dapat sampailah kepada golongan-golongan yang kita telah target dan sampai kepada sasaran tersebut. Dalam majlis ini turut diserahkan sumbangan kepada 32 penerima terdiri Mualaf Hidayah Center Foundation Cawangan Kota Kinabalu dan golongan asnaf. Sumbangan tersebut sebagai dorongan dan motivasi kepada mereka untuk terus mendalami agama Islam. Fungsi utama adalah memberi sokongan kepada golongan-golongan saudara baru dan dalam masa yang sama keluarga-keluarga yang bukan Islam lah. Kita antara aktiviti yang di center buat ni, kita ada beberapa elemen yang penting, iaitu unit pendidikan yang mana kita sangat mementingkan pendidikan para mualaf ni sebab ini adalah merupakan elemen yang penting. Bila orang masuk Islam, ilmu adalah satu perkara yang penting. YNJ akan mengadakan program ziarah kasih bagi menyantuni 30 asnaf di Kinarut. Program sama akan diteruskan ke beberapa daerah lain, antaranya Kota Marudu dan Kudat dengan kerjasama Konsul China. Ia termasuklah membina perpustakaan dan pusat sumber di sekolah-sekolah terpilih. Pihak bank disaran membantu pengguna membuat pilihan pinjaman yang sesuai dalam pembelian kenderaan. Selain itu, pihak berkenaan juga diminta mencari inisiatif lain bagi membolehkan pengguna kurang mampu memiliki kenderaan sendiri tanpa syarat pinjaman yang ketat. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Inanam Pito Galim berkata terdapat penurunan dalam jumlah pembelian kenderaan yang memberi kesan kepada perniagaan kenderaan di negeri ini. Saya dimaklumkan sekarang, penjualan kenderaan, rata-rata penjualan kenderaan di Sabah ini terkesan penurunan disebabkan masalah pihak bank terlalu teliti, terlalu
melihat kepada situasi kekuatan kewangan seseorang itu sebelum meluluskan. Saya mencadangkan supaya adalah sedikit kelonggaran kepada pemohon-pemohon pembeli kenderaan supaya perniagaan kenderaan ini akan lebih rancak dan pada masa yang sama akan membantu peminat-peminat kenderaan. Beliau ditemui RTM dalam majlis perasmian dan pelancaran sebuah kereta keluaran tempatan di Kota Kinabalu. Beliau turut mencadangkan para pengedar kenderaan agar membawa masuk kenderaan yang bersesuaian dengan bentuk muka bumi dan geografi di negeri ini. Stesen Janakuasa Hidro Pangi Tenom bersedia membekalkan 66 megawatt bekalan elektrik ke sistem grid Sabah. Terowong sepanjang 4.4 km itu tertimbus selama lebih setahun akibat tanah runtuh sejak November 2022 yang menyebabkan kesemua turbin Janakuasa tersebut gagal berfungsi. Duli Simon ada butirannya. Kerja-kerja pembersihan terowong kini berada di fasa akhir. Ia dilaksanakan oleh 30 pekerja Sabah Electric City Sindian Berhad SESB menggunakan cecair kimia khas dan jengkaut. Setakat ini, ia telah menelan belanja hampir 60 juta ringgit. Dan yang paling mencabar sekali untuk menghidupkan terowong ini adalah civil lah, kerana di dalam terowong penuh batu, tanah dan sebagainya. So untuk kita clearkan tanah dan batu tu memang mencabar dan memerlukan masa kerana kita tak boleh menggunakan bahan letupan. Cabaran yang paling besar bagi kerja-kerja pembersihan terowong di Tenom Pangi ini ialah satu, penggunaan mesin yang mana kita terpaksa bekerja di dalam ruang terkurung. Yang kedua ialah runtuhan-runtuhan batu yang besar. Kita terpaksa menggunakan bahan kimia untuk memecahkan batu dan juga mengeluarkan semua runtuhan itu daripada terowong inilah. Stesen Janakuasa Hidro Pangi Tenom mempunyai 3 turbin hidro. Kita punya sasaran adalah unit pertama pada bulan Julai ini dan unit kedua bulan Ogos dan unit ketiga bulan November. Tapi kita akan usahakan mana yang boleh untuk percepatkan lagi perbaikan tersebutlah. Selepas kerja-kerja pembersihan selesai, stesen Janakuasa ini akan diperiksa oleh pakar stesen Janakuasa Hidro sebagai pengesahan untuk membolehkan beroperasi semula. Bagi mengelak kejadian seperti ini berulang, SESB bercadang memasang alat pengesan pergerakan tanah di lereng-lereng bukit berdekatan terowong untuk mengesan sebarang kejadian tanah runtuh dari awal. Duli Simon, RTM. Baik, sekian perkongsian dari Negeri di Bawah Bayu. Kembali bersama Sahi untuk lebih banyak perkembangan semasa dalam negara. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Silakan Sahi. Baik, Suaran, terima kasih.